Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ada yang orang kata, adakah Ketua Menteri Sabah dalam masalah yang besar? Adakah dengan pendedahan ataupun dengan apa yang sedang berlaku ini akan membahayakan kedudukan Ketua Menteri Sabah? Hari ini berkait dengan isu skandal rasuah Sabah, Saman, peluang saya telanjangkan semua, kata bekas CEO SMM, yaitu John T. Inggohon. Bekas Ketua Pegawai Eksekutif CEO Sabah Mineral Management Sdn Berhad, John T. Inggihon, tidak gentar dengan tindakan firma itu untuk memulakan prosiding undang-undang terhadapnya. Sambil menyifatkan apa yang berlaku sekarang sebagai open game atau perlawanan terbuka, dia mengibaratkannya sebagai perlawanan bola sepak Liga Perdana Inggris. Open game now. Kamu stoklah kacang banyak-banyak macam tunggu EPL live, katanya dalam satu hantaran di Facebook. Menurut John T., prosiding undang-undang itu akan membolehkannya mengemukakan semua bukti dalam simpanannya yang sehingga kini dihaskan untuk pihak berkuasa. Peluang bagi saya telanjangkan semua yang selama ini saya ditegah, dedahkan kepada awam kerana diguna sebagai bahan bukti semasa siasatan pihak-pihak berkuasa, kata beliau lagi. Menambah lanjut, semalam SMM mengumumkan sudah memulakan prosiding undang-undang terhadap John T. Inggihon serta pihak ketiga yang dikenali sebagai T. Jian Cheng yang turut dikenali sebagai Albert Tay. Firma itu berkata prosiding undang-undang bagi menangani dakwaan serius, salah laku dan pecah amanah membabitkan bekas kaki tangan syarikat itu dan pihak luar. Syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri yang mengurus sektor perlombongan di Sabah itu mengambil tindakan berkenan di Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak bagi mendapatkan ganti rugi atas penipuan, pelanggaran tugas fidusiari dan kerahasiaan. Sebelum ini, John T. mendakwa dia mempunyai bukti untuk menyokong dakwaan bahawa Ketua Menteri Sabah Haji Jinor yang merupakan pengerusi SMM menyalahgunakan kuasanya. Dakwanya, bukti yang dimaksudkan adalah minit mesyuarat Lembaga Pengarah SMM, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya, dan pesanan teks daripada Ketua Menteri. Semua bukti ini disimpan dengan selamat oleh seseorang di suatu tempat. Saya sanggup untuk menyerahkannya kepada SPRM, kata John T. kepada Malaysia Kini. November lalu, Malaysia Kini menyiarkan video yang memaparkan John T. sebagai mendakwa Haji G memihak kepada orang-orang tertentu dan dia perlu mematuhi keputusan yang tidak dipersetujuinya. Susulan itu, satu laporan telah dibuat kepada SPRM terhadap John T. menuduhnya menyalahgunakan kuasa. Pada 18 November, pengganti John T., Natasha Shim, mengumumkan bahawa SMM akan memulakan tindakan undang-undang terhadap bekas CEO itu yang didakwa bertindak melangkaui bidang kuasanya untuk memberi. Pada 4 Disember, John T. yang menafikan dakwaan itu mengulangi dia mempunyai bukti untuk menyokong tuntutannya terhadap Ketua Menteri dan penggantinya. Malah katanya bahawa dia akan memfailkan saman 30 juta ringgit terhadap SIM. Selasa lalu, Ketua Pesuruhjaya SPRM Azam Baki berkata, siasatan ke atas John T. dan pemberi maklumat yang mendedahkan beberapa video telah selesai dan hasil siasatan telah diserahkan kepada Timbalan Pendakwa Raya. Wow, ini satu pendedahan yang mana macam
perlawanan bola sepak, open game lah sekarang, kata bekas CEO SMM yaitu John T. Ing Gihon. Kata beliau, saman sajalah peluang saya untuk telanjangkan semua, dan beliau kata beliau menyifatkan itu perlawanan terbuka dan mengibaratkannya seperti perlawanan bola sepak. Dan menurut beliau, Presiden undang-undang itu akan membolehkannya untuk mengemukakan semua bukti dalam simpanannya yang sehingga kini dihaskan untuk pihak berkuasa. Peluang bagi saya telanjangkan semua yang selama ini saya ditegah, dedahkan kepada awam kerana digunakan sebagai bahan bukti semasa siasatan pihak-pihak berkuasa, kata beliau lagi. Sebelum ini, John Tee juga menyatakan bahawa beliau mendakwa dia mempunyai bukti untuk menyokong dakwaannya bahawa Ketua Menteri Sabah Haji Nur yang merupakan pengerusi SMM menyalahgunakan kuasa. Dakwa John Tee, bukti yang dimaksudkan adalah minit mesyuarat Lembaga Pengarah SMM, nota penerangan bercetak kepada Ketua Menteri daripadanya, dan pesanan teks daripada Ketua Menteri. Semua bukti ini disimpan dengan selamat oleh seseorang di suatu tempat. Saya sanggup untuk menyerahkannya kepada SPRM, kata John Tee kepada Malaysia Kini. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Wah, kaya juga rupanya Muhyiddin ini. Kalau kemarin kita digemparkan dengan pembayaran lunas oleh Siti Mastura untuk kes saman 830.000 kepada pemimpin DAP, hari ini pula kita dikejutkan sekali lagi. Kali ini nilainya bukan kecil, 1,35 juta. Itu saman fitnah yang perlu dibayar oleh Muhyiddin kepada Lim Guan Eng. Akhirnya pagi ini kita terkejutlah apabila Muhyiddin mendepositkan RM 1,35 juta untuk Guan Eng. Wah, ramai netizen sebenarnya yang memuji tindakan Muhyiddin ini. Kata mereka, nah begitulah yang bagus. Jangan berutang, nanti takut nanti terbawa mati utang itu. Dan kalau tidak nanti boleh pula muflis dan hilang kelayakan sebagai ahli parlimen. Hilanglah pula peluang nak jadi Perdana Menteri sekali lagi, kata mereka. Tapi yang menjadi perdebatan netizen dalam ruangan komen di mana-mana platform media sosial ialah banyaknya duit Muhyiddin. Kalau duit 1,35 juta pun boleh dibayar untuk saman fitnah itu, kata netizen, berapa lagi agak-agaknya duit simpanan Muhyiddin? Adakah beliau akan serik sudah untuk melakukan saman, melakukan fitnah atau ulang lagi? Adakah duit deposit 1,35 juta yang dibayar oleh Muhyiddin itu adalah daripada pungutan derma seperti Siti Mastura juga, ataukah itu memang duit simpanan Muhyiddin? Kalau itu duit simpanan Muhyiddin, itu memang banyaknya luar biasa. Ramai orang tak pernah menyentuh, menyebut pun tak pernah duit sebanyak itu, tapi dibayar pula kepada pemimpin Lim Guan Eng itu. Dan Lim Guan Eng mahu menjelang sambutan Chinese New Year, sudah ada duit angpau. Kemarin dapat, hari ini pun dapat lagi. Saudara-saudara sekalian, Muhyiddin Yassin membuat deposit sebanyak 1,35 juta sebagai ganti rugi fitnah yang ditetapkan ke atasnya. Ekoran saman dikemukakan Lim Guan Eng sementara menunggu rayuan kes tersebut. Bekas Perdana Menteri itu juga membayar RM50,000 kepada Lim sebagai kos berhubung dakwaan yang dibuatnya terhadap bekas Menteri Kewangan terbabit. Peguam Lim, Guok Nge Siong, pagi ini mengesahkan bahawa Muhyiddin membuat pembayaran berkenaan sementara menunggu penyelesaian kes di Mahkamah Rayuan. Muhyiddin telah membayar baki RM1 juta ke dalam akaun pelanggan firma saya semalam. Sebanyak RM400,000 telah dibayar pada Disember tahun lepas
kata peguam kepada Malaysia Kini hari ini. Sementara itu ketika dihubungi Malaysia Kini, Peguam Muhyiddin Chetan Jetwani mengesahkan jumlah penghakiman tersebut telah dipositkan sementara menunggu rayuan anak guamnya. Pada 8 November tahun lalu, Pesuruhjaya Kehakiman Rozmawar Rozen memerintahkan Muhyiddin membayar ganti rugi 1.35 juta ringgit selepas dia mendakwa Lim memberi izin pembatalan status pengecualian cukai untuk Yayasan Al-Bukhari semasa PH menjadi kerajaan. Kata Rozmawar, Presiden Bersatu dan pengerusi PN itu tidak cuba mengesahkan kenyataan tersebut sebelum mengeluarkan kenyataan dan mendapati tuduhan tersebut adalah tidak berasas. Rozmawar pula menegaskan dalam keterangannya, Lim memberi keterangan yang meyakinkan termasuk mengenai penafian dia pernah mengeluarkan sebarang pekeliling untuk membatalkan status pengecualian cukai yayasan berkenaan. Katanya saksi defendant, seorang pegawai dari Kementerian Kewangan mengesahkan bahawa sepanjang tempoh menerajui kementerian tersebut, Lim tidak pernah mengeluarkan sebarang surat berhubung perkara itu. Kenyataan itu bukan sahaja palsu tetapi berpotensi memudaratkan negara berbilang budaya, kata Rozmawar. Pesuruhjaya Kehakiman Terbabit juga menyatakan dakwaan Muhyiddin adalah serius kerana memberi bayangan pengerusi DAP berkenaan melakukan salah guna kuasa melibatkan Pertubuhan Kebajikan Islam. Beberapa komen daripada netizen di ruangan Malaysia Kini berhubung isu ini. Anak JB kata mulut celupar untuk memperkayakan orang pencen. Kaki fitnah cakap tak payah modal, kata anak JB. Green Cita kata itulah akibatnya jika suka main fitnah. PAS dan PN memang kaki fitnah, kata Green Cita. Seperti juga si Minah PAS iaitu Siti Mastura katanya. Kerja mereka ni cari topik baru untuk fitnah orang. Lepas kena saman, bazir wang lagi untuk membayar saman. Lim Guan Eng dan Lim Kit Siang menang dalam kes saman fitnah terhadap kedua-dua kaki fitnah ini. Ini bermakna mereka berdua ini memang penipu dan cuba menipu rakyat dengan melemparkan fitnah yang bukan-bukan. Orang macam ni tidak layak jadi pemimpin, kata Green Cita. Game pula kata PAS dan Bersatu boleh jadi sumber dana untuk DAP. Ini lucu tapi benar. Tok Mudim kata kerana mulut dompet pun koyak. Yang ini bagus, kata Game. PAS dan Bersatu dah boleh jadi sumber dana untuk DAP. Kenapa? Sebab selalu membayar fitnah sahaja. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Yang ini satu lagi pengakuan pendedahan Najib di mahkamah yang pasti mendapat perhatian daripada anda semua. Bantulah saya share video ini supaya semua orang tahu perjalanan perbicaraan Najib yang makin hari makin pelik, yang makin hari makin hebat, yang makin hari makin mengejutkan kita semua. Banyak pendedahan-pendedahan, pengakuan-pengakuan Najib yang mungkin kita tak pernah tahu dan mungkin anda pernah tahu tapi lebih dalam lagi anda tak pernah tahu. Kata Najib, bukan sifat saya ugut orang. Najib beritahu mahkamah. Apabila Najib menyatakan bukan sifat saya ugut orang, Najib beritahu mahkamah, ada netizen yang cuba mengungkit semula beberapa pemimpin parti UMNO yang telah dipecat daripada jawatan mereka. Yang paling ketara sekali ialah semasa kepanasan, semasa suhu pendedahan 1MDB berlaku di Malaysia, Najib telah memecat dua orang ahli kabinet atau menteri pada waktu itu, ahli UMNO, iaitu Safi Afdal dan juga Muhyiddin Yassin. Dari itulah Muhyiddin Yassin bukan lagi ahli UMNO. Sehingga kini Muhyiddin bukan lagi ahli UMNO. Walhal pada waktu itu Muhyiddin memegang jawatan yang sangat tinggi pada waktu itu. Kalau tak silap ialah Timbalan Perdana Menteri. Muhyiddin pada waktu itu Timbalan Perdana Menteri kalau tak silap lah. Manakala Safi Afdal pula antara menteri yang paling konsisten masuk dalam kabinet pada waktu itu. Beliau merupakan kepala kepada kekuatan Sabah, UMNO Sabah pada waktu itu bersama dengan Bung Mukhtar. Tetapi kerana kelantangan, Safi Afdal dan juga Muhyiddin Yassin bertanya tentang status 1MDB, apa yang jadi? Mungkin Najib tidak selesa.
mungkin Najib tidak berapa suka ditanya-tanya tentang hal itu. Akhirnya, dua orang ini, Muhyiddin Yassin dan Safi Afdal, terpaksa menerima pada. Jadi bila Najib kata bukan sifat saya ugut orang, Najib beritahu mahkamah, netizen mengungkit semula kes Muhyiddin Yassin dan juga Safi Afdal. Najib Razak menafikan beliau mengugut Johan Idris ketika itu pengarah urusan KPMG dalam satu mesyuarat di kediaman beliau pada tahun 2013. Bekas Perdana Menteri Najib Razak menafikan beliau mengugut seorang pegawai kanan firma perakaunan terkemuka dalam mesyuarat berhubung 1MDB sambil menegaskan bahawa itu bukan sifatnya. Ketika memberi keterangan dalam perbicaraan 1MDB hari ini, Najib berkata beliau tidak mengugut Johan Idris yang merupakan pengarah urusan KPMG ketika itu. Dan dalam satu mesyuarat di kediamannya pada 15 Disember tahun 2013. Mesyuarat tersebut turut dihadiri oleh pengerusi 1MDB ketika itu, Lodin Wok Kamarudin, CEO Hazim Abdul Rahman dan Ketua Pegawai Keuangan Azmi Tahir. Mahkamah Tinggi sebelum ini diberitahu bahawa KPMG mempertikaikan pelaburan sebanyak 2.3 billion US dollar dalam Brazen Sky Limit Ltd selepas gagal mengesahkan kesahihan pelaburan tersebut. Akibatnya, firma audit itu enggan menandatangani penyata keuangan 1MDB bagi tahun 2013. Saya percaya bahawa saya tidak mempunyai reputasi seperti itu mengugut orang, kata Najib sambil menambah bahawa Johan juga tidak pernah menyatakan dirinya diugut dalam nota mesyuaratnya. Najib berkata beliau juga menggantikan Ahmad Husni Hanazlah dengan Johari Ghani sebagai Menteri Kewangan kedua pada tahun 2016. Johari kini Menteri Peladangan dan Komoditi dalam pentadbiran Anwar Ibrahim. Kata Najib, Johari merupakan seorang tokoh korporat yang terkenal dan mempunyai pengalaman luas dalam sektor korporat, tidak seperti Husni yang berasal daripada industri perbankan. Najib berdepan 25 pertuduhan salah guna kuasa dan pengubahan wang haram melibatkan dana 1MDB berjumlah 2.28 bilion yang didakwa dimasukkan ke dalam akaun M-Bank miliknya antara Februari 2011 dan Disember 2014. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.